Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah. Kerugian demi kerugian yang dilaporkan oleh berita tempatan membuatkan masyarakat kita ni seolah-olah sudah lali dengan topik sindiket penipuan. Minggu lepas kita telah menyentuh isu penipuan dalam MLM dan kali ini kita akan merungkai dengan lebih mendalam mengenai pelaburan emas. Bila kita bercakap mengenai pelaburan emas ni, saya nak bertanya kepada penonton masih ingat tak dengan nama Geneva Gold? Salah satu skandal emas terbesar di negara ini. Baru-baru ini syarikat Geneva Gold telah didapati bersalah dan didenda 450 juta ringgit akibat aktiviti money laundering. Selain dari itu, sekitar 5 tahun lepas kita digegarkan pula dengan penipuan pelaburan emas yang dinamakan Tok Belagak. Nama Tok Belagak ni memang tidak asing lagi bagi orang Melayu suatu ketika dahulu kerana ia pernah menggemparkan dunia pelaburan emas dengan penipuan dan juga manipulasi di kalangan orang Melayu kita. Tahun lepas pula, PDRM melaporkan terdapat kes penipuan pelaburan emas yang membabitkan kerugian bernilai hampir setengah juta ringgit. Jadi ini membuatkan kita tertanya-tanya, mengapa masyarakat kita ni mudah sangat terpengaruh dengan skim seperti ini? Ditambah pula dengan situasi ekonomi sekarang yang agak mencabar. Masyarakat digalakkan untuk melabur dan menabung untuk pelindungan kecemasan di masa hadapan. Jadi pelaburan emas ni dilihat sebagai satu pilihan kerana ia mempunyai kestabilan yang tinggi, risiko yang rendah, antara aset yang paling mudah dicairkan. Namun, apakah wujud skim pelaburan emas yang benar-benar patuh syariah dan undang-undang serta selamat untuk orang ramai di luar sana? Untuk mendapatkan semua jawapan, kami jemput di Tijarah hari ini Dr. Tuan Badrul Hisham Tuan So selaku Penasihat Syariah Isra Consulting. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama kami hari ini di Tijarah. Terima kasih kerana menjemput saya. Baik, Doktor, bila kita nak bercakap mengenai pelaburan emas, Doktor, banyak sangat penipuan yang berlaku dengan pelaburan emas. Contoh seperti Geneva Gold, lepas tu kita ada Tok Belagak. Dan tahun lepas pula, pelaburan Gold Trading Investment juga disahkan sebagai satu penipuan. Jadi persoalan saya di sini, Doktor, apa yang menyebabkan penipuan sebegini berlaku dengan emas? Adakah ia disebabkan nilai emas itu sendiri ataupun mungkin strategi yang digunakan oleh skim penipuan yang amat berkesan? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Puan Syabana dan tim Tijarah kerana menjemput saya untuk kali ini. Baik. Untuk menjawab persoalan tadi, kenapa berlakunya penipuan pelaburan emas, kenapa boleh orang tertipu dan sebagainya. Saya untuk menjawab soalan itu secara objektif, saya katakan benda itu boleh disimpulkan dengan dua sebab. Pertama sekali kerana kezaliman ataupun orang panggil transgression dalam bahasa Inggeris kita lah, kita kata. Dan satu lagi adalah tentang kejahilan, ignorance. Kerana ini merupakan sifat yang semula jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta dalam diri manusia. Kalau kita tengok dalam Quran pun dalam Quran bila mana Allah nak ciptakan manusia, Allah kata inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini secara fitrahnya, secara semula jadinya, dia ada dua kecenderungan ni. Dia prone untuk melakukan kezaliman dan dia juga prone untuk orang panggil bersikap dengan sikap jahil. So kita katakan bila mana adanya sifat benda ni, bila mana dia tidak dikawal dengan kawalan yang sempurna, sama ada dari sudut takwa ataupun iman, dan kemudian dari sudut pengetahuan dan maklumat yang mencukupi, manusia akan sangat-sangat mudah untuk terjerumus, sangat-sangat mudah untuk orang panggil dimanipulasikan perasaan ataupun keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang sepatutnya, dan mudah untuk terpedaya dengan janji-janji manis. Dan kalau kita tengok pun, teori ini juga disebut oleh orang panggil ahli ekonomi barat, contohnya macam Adam Smith kan, bila mana dia bercakap tentang the wealth of nation dalam tulisan dia, ataupun banyak tulisan-tulisan yang lain yang dikatakan manusia ini dia ada sifat selfishness yang memang asal-asalnya memang dah ada dah, cumanya perlu dikawal, dan benda itulah yang akan memacu ekonomi ke hadapan. Apabila berlakunya orang panggil ke mana-mana hiccup dalam isu mengawal, sama ada orang panggil greed ataupun keinginan untuk mendapatkan benda yang lebih daripada apa yang dia mahu, ataupun
dia orang panggil jahil dengan apa maklumat yang sepatutnya dia dapat, maka dia akan mudah untuk tertipu. So kalau kita tengok cerita scam ni ataupun cerita penipuan pelaburan, dia tidak eksklusif dalam isu gold semata-mata, bahkan dia ialah cerita yang malar segar daripada zaman dulu, daripada zaman dulu dan dalam banyak-banyak bentuk. Dulu kalau kita ingat tahun 90-an kita ada cerita Pak Mantelo, walaupun dia tak melibatkan emas secara langsung, dia melibatkan scam penipuan pelaburan, Ponzi scheme dan sebagainya. Bahkan lepas tu kita ada Tuhan Harun dan sebagainya. Maka semua ini menunjukkan bahawasanya cerita ini akan sentiasa berulang kerana aktor ataupun orang yang terlibat ialah orang yang sama, iaitu manusia, yang mana dia ada dua sifat ini, zalum dan jahul. Satu yang transgression dan satu lagi ialah kejahilan. Betul Dr. Bat, saya setuju ya. Pada masa yang sama ya Dr. Bat, kurang memahami aspek pelaburan oleh masyarakat kita ni ya, tetapi mereka tetap mahukan keuntungan. Dan juga pulangan yang segera dan banyak ni membuatkan masyarakat kita ni banyak terjebak dengan scam-scam seperti ini ya. Jadi saya rasa satu solusi yang boleh dilihat di sini adalah constant education ya, pendidikan dan juga awareness bagi untuk menekankan bagaimana supaya masalah ni boleh diselesaikan. Baik Dr. Bat, kalau kita nak lihat dari sudut pandangan Islam pula ya, bagaimana Islam boleh membantu ya seseorang untuk mengelakkan diri dari terjerumus dengan skim penipuan seperti ini? Baik, kalau kita relate dengan jawapan saya yang pertama. Kita kata masalah berpunca daripada sifat manusia itu ataupun penyakit itu ada dalam diri manusia, iaitu manusia ada kecenderungan untuk melakukan kezaliman, untuk bersifat tamak dan sebagainya, dan manusia ada kecenderungan untuk berlaku dan bersifat dengan sifat jahil ataupun ignorance. Maka untuk selesaikan masalah ini, Islam datang dengan merawat kedua-dua problem ini. Islam dalam isu tamak sebagai contohnya, Islam meletakkan garis panduan, ada benda yang halal, ada benda yang haram, ada benda yang boleh diambil, ada benda yang tak boleh diambil. Semuanya perlu mengikut peraturan ataupun undang-undang yang kita sebut sebagai hukum syarak. Tidak boleh dilepaskan ataupun dipulangkan semata-mata dengan keinginan ataupun nafsu manusia untuk mengumpulkan sebanyak mungkin keuntungan ataupun harta. Maka dari satu sudut Islam meletakkan orang panggil undang-undang ataupun jalan macam mana satu benda tu boleh diambil secara sah di sisi agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam juga menggalakkan supaya orang sentiasa mencari maklumat, sentiasa mencari orang panggil information yang benar. Bahkan Nabi SAW dalam satu ketika bila mana ada berlaku kesilapan di kalangan para sahabat dalam membuat keputusan sehingga mengorbankan nyawa salah seorang daripada sahabat, Nabi kata syifa'ul ayyi as-su'al, ubat kepada kejahilan adalah bertanya. Dan dalam Quran sendiri Allah kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena bertanya orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Maka kalau kita tengok dalam isu benda khususnya pelaburan emas, Islam meletakkan panduan yang jelas. Okey, boleh saya katakan di sini ya, Dr. Bat, dia mematuhi peraturan syariah itu akan mematuhi peraturan syariah dalam emas ya, akan membawa kepada pelaburan emas yang selamat ya bagi masyarakat Islam. Okey, terima kasih Dr. Bat. Baiklah, kita akan berehat seketika dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula adakah syarikat emas yang boleh dipercayai dan patuh syariah di luar sana. Jadi jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah dengan topik perbincangan kita hari ini, pelaburan emas, scam ataupun reality. Baik, Dr. Bat, saya nak bertanyakan ya, dengan situasi ekonomi negara sekarang yang tidak menentu ya, dengan pandemik COVID-19, emas ni dilihat sebagai satu tempat selamat bagi mereka yang mencari perlindungan daripada pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko tinggi seperti shares. Okay? Contoh. Tetapi dengan begitu banyak sangat penipuan dalam pelaburan emas. Ini membuatkan masyarakat kita macam agak skeptikal nak membuat pelaburan dalam pelaburan emas yang patuh syariah. Jadi sebagai seorang konsultan di sebuah organisasi yang banyak memberikan nasihat terhadap pelaburan patuh syariah iaitu Isra Consulting, saya nak bertanyalah, wujud ke syarikat pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah di luar sana? Baik. Jawapan dia ya, memang ada syarikat-syarikat bahkan bank-bank yang reputable banks yang menawarkan produk-produk pelaburan emas. Dan kalau kita tengok satu-satu produk pelaburan yang melibatkan emas akan diiktiraf sebagai patuh syariah ataupun syariah compliant investment bila mana dia memenuhi beberapa ciri-ciri wajib. Dan bila kita bercakap tentang soal emas, kita kata ada satu hadis, satu undang-undang, satu kod yang perlu sepatutnya dihafal oleh semua orang yang mana yang diriwayatkan
oleh Ubadah bin Samit, Nabi SAW sebut al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wal-sya'iru bil-sya'iri, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, sawa'an bis-sawa'in, yadan biyadin. Dan Nabi kata fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So kita kata dalam isu benda yang melibatkan emas, benda yang paling utama kita kena pastikan emas tu ada. Dan ini merupakan salah satu orang panggil ciri yang paling utama sekali untuk setiap orang yang berminat ataupun berniat untuk menyertai pelaburan emas. Dia kena pastikan pelaburan emas ini akan menyebabkan dia memiliki emas yang sebenar. Bukan semata-mata benda yang tertulis atas kertas, tapi bila mana dia minta emas dia nanti satu hari nanti, dia kata, oh kami tak boleh bagi emas yang sebenar. Itu salah satu petanda yang cukup jelas bahawasanya pelaburan ini kemungkinan scam. Sebab kita kata kalau dalam syariat mesti kena ada emas. Dan bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur. Jadi di sini Dr. Bat, boleh saya katakan ya, pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. Ya. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat, antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Matter yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Matter Sdn Bhd ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut strukturnya dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah kompleks. Bila kita bercakap mengenai Gold Storage Account, GLA dan juga GAA tadi ya, Dr. Bat ya, apakah pelaburan emas ini bagi semua lapisan masyarakat ataupun khas untuk bisnes sahaja, bagaimana? Dia untuk semua. Kalau kita tengok dari sudut strukturnya, produk-produk ini boleh diakses ataupun boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat bermula dengan modal sekecil RM10. Maksudnya kalau kita ada RM10, kita dah start boleh join satu produk yang pertama, GSA, Gold Storage Account. Dan untuk kita participate dalam GLA dan GAA, dia punya prerequisite requirement dia adalah kita kena ada GSA dulu. Maka untuk start masuk dalam GLA dan GAA, kita kena masuk GSA, dan GSA ni macam saya sebut tadi boleh disertai dengan modal serendah RM10 pun. Maka dia boleh disertai oleh orang perseorangan walaupun tak modal tak banyak, dan dia juga QM sendiri pun telah bekerjasama dengan banyak reputable bank seperti Bank Muamalat dan sebagainya, yang menyebabkan dia sesuai untuk orang panggil disertai oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bila seseorang itu ingin memiliki emas daripada Quantum Metal ini, dia memiliki emas daripada GSA, iaitu dengan harga RM10 sahaja. Serendah RM10. Serendah RM10 sahaja. Baiklah. Okey, seperti yang Dr. maklumkan ya, nampak macam Quantum Metal ni mempunyai banyak potensi ya untuk terus mengembangkan sayapnya dalam pelaburan emas yang patuh syariah ya. Jadi setakat ini bagaimana sokongan yang diberikan ya Dr. Bat oleh masyarakat ataupun industri kewangan ya terhadap Quantum Metal? Setakat ini, kalau setakat penglibatan kita dalam menasihati produk-produk yang ditawarkan oleh QM satu syarikat yang saya boleh katakan secara peribadi, kerana saya ada hubungan yang orang panggil secara konstan dengan QM dalam menasihati produk-produk mereka. Kita kata QM sangat aspire untuk menjalankan pelaburan-pelaburan yang patuh syariah yang pertama. Kemudian QM juga mendapat kerjasama daripada bank-bank Islam yang terkenal seperti Bank Muamalat dan Bank Affin yang pastinya akan membuktikan ataupun memberi indication bahawasanya perniagaan ini dilakukan ialah orang panggil genuine dan mematuhi syariah. Dan kita kata QM juga orang panggil dia mempunyai simpanan emas yang kita memang kita tahu. Kita sebagai penasihat syariah kita telah menjalankan audit dan sebagainya, dan emas-emas yang disimpan maksudnya dia melibatkan fizikal
emas fizikal yang sebenar boleh diakses bila-bila masa sahaja. Dan oleh maka kalau seorang pelabur tu dia beli emas daripada QM, disimpan dalam GSA, dia participate dalam GLA dan GAA, kalau dia nak dapat emas anytime dia boleh redeem. Baiklah, fizikal emas itu adalah penting untuk memastikan sesuatu syarikat itu adalah patuh syariah ataupun tidak dalam pelaburan emas. Ya, Dr. Bat. Ya, okey, baiklah Dr. Bat, terima kasih. Kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula apakah itu kunci harga dalam urus jaga emas. Jadi jangan ke mana-mana. Sekejap sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik Dr. Bat, sebelum saya bertanyakan mengenai isu pelaburan emas iaitu kunci harga, ya, saya nak bertanyakan pula kembali mengenai quantum metal ni. Mungkin Dr. Bat boleh secara ringkas ya memberitahu apakah ciri-ciri khas yang ada dalam pelaburan emas patuh syariah oleh quantum metal ini? Dalam quantum metal, antara ciri utama yang dimiliki oleh produk-produk yang ditawarkan oleh quantum metal, dia melibatkan emas fizikal yang sebenar. Maksudnya bila mana seorang peserta ataupun pelabur melabur dalam produk-produk QM, dia sebenarnya memiliki certain amount of gold. Dia ada memiliki gold yang sebenar yang boleh diambil bila-bila masa sahaja yang dia mahu, dan emas-emas ini disimpan di dalam tempat-tempat simpanan vault yang certified, yang diakui, dan dia pula di cover ataupun dilindungi oleh insurans dan takaful dan sebagainya, menyebabkan dari sudut keselamatan emasnya sangat-sangat terjamin insya-Allah. Dan yang kedua kita tengok QM sebagai orang panggil operator kepada pelaburan ini, dia bukan setakat mengajak orang supaya memiliki emas melalui GSA tadi, Gold Storage Account, dia juga menyediakan ekosistem. Dia ada GSA untuk memiliki emas, dia ada GLA, Gold Leverage Account, untuk memberi pembiayaan orang supaya boleh beli emas. Dan dia juga ada GAA, Gold Advance Account, yang mana bila orang tu ada emas, dia boleh mendapatkan pembiayaan yang mana dia pembiayaan ini di-back ataupun di-cover oleh emas yang dimiliki tadi. Maka emas tadi memberikan kepada dia kuasa beli untuk berbelanja dan sebagainya. Maka kita kata QM sebagai pelabur ataupun sebagai operator pelaburan ni, yang paling utama dia melibatkan fizikal emas yang sebenar, dan dia juga menyediakan ekosistem untuk orang sama ada masuk untuk membeli emas ataupun memberi pembiayaan untuk orang memiliki emas. Ada orang yang memberitahu kepada saya Dr. Bat, ya, di quantum metal ni satu lagi ciri yang khas ni adalah pelanggan boleh buat pengeluaran emas secara fizikal ataupun ke dalam akaun pada bila-bila masa saja, 24/7. Betul ke? Betul. Dia memang kita sebab QM, satu dia bekerjasama dengan bank-bank. Maka pelanggan-pelanggan yang membeli, yang berurusan dengan bank yang bekerjasama dengan QM boleh mengeluarkan emas tadi dekat mana-mana cawangan bank yang terlibat. Dan dalam masa sama QM sendiri, yang setakat yang saya info yang saya ada, dia ada 5 cawangan yang mana customer di seluruh Malaysia sekiranya dia nak buat keluar pengeluaran emas fizikal ni, dia boleh pergi ke mana-mana cawangan yang 5 ni, dia boleh ambil emas dia 24/7. Baik, okay. Terima kasih Dr. Bat. Okey, secara ringkas ya Dr. Bat, saya nak bertanyakan mengenai isu kunci harga untuk beli emas ni ya. Seperti yang kita maklum, emas ini mempunyai hukum syariah yang agak ketat, sama seperti mata wang, di mana sebarang penangguhan baik dari segi harga, bayaran ataupun juga serahan tidak boleh berlaku. Jadi, bagaimana pula dengan kaedah kunci harga untuk beli emas ni? Contoh, ada orang dia akan kunci harga emas pada hari ini dan bayar harga tersebut selepas beberapa hari. So, kalau kita lihat di situ ada penangguhan, bagaimana? Macam Puan Syahbana sebut tadi, betul. Kita kata bila kita bercakap tentang emas, antara syarat dia tadi, kita kata urus niaga perlu dilakukan secara spot. Seperti mana Nabi kata, fa idza ikhtalafat hadhihi asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kena yadan biyadin, kena orang panggil apa? Spot. Tapi dalam isu kunci emas tadi, dia panggil kunci emas. Saya pun kunci emas. Kunci emas. Kunci harga untuk beli emas. Kunci harga untuk beli emas. Kita kata kunci harga beli emas, maksudnya dia janji hari ini untuk beli emas dengan harga sekian-sekian dan benda itu akan dilangsanakan esok. Dan benda ni kita kata dari sudut syariahnya kita takifkan dia, kita memberikan karakter fiqahnya sebagai wa'ad ataupun janji. Maka sebenarnya secara umumnya kaedah ini dibenarkan oleh syariat. Yang ini jugalah yang telah diputuskan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-96 pada 2011 yang mengatakan bahawasanya kaedah mengunci harga emas iaitu atas dasar janji wa'ad. Dia janji nak beli berapa harga pada hari ini, tapi transaksi itu tak berlaku lagi. Bila mana sampai pada hari settlement date, dia akan melakukan
akad pada hari itu. Maka pada hari settlement date itu saja. Mungkin dia janji 1 hari bulan, settlement date pada 2 ataupun 3 hari bulan, maka pada 3 hari bulan itulah akan berlaku akad yang sebenar, dengan kat situlah yang akan memerlukan orang panggil berlakunya transaksi yang berlaku secara spot tadi itu, kena berubah pemilikan harga pemilikan emas kepada pembeli, dan pembeli kena menyerahkan secara penuh harga emas itu tadi. Bagaimana jika pelanggan pada masa itu membatalkan, mereka tidak mahu beli, bagaimana? Akan kita katakan sebagai wa'ad tidak akan dianggap sebagai sebuah kontrak, maka dia tidak ada konsekuens ataupun kesan pengingkaran kontrak yang sama, kerana dia bukan kontrak in the first place. Cumanya kemungkinan dia akan melibatkan kerugian di pihak di mana-mana pihak, yang mana kerugian ini akan dibenarkan untuk dikompensate atas basis one to one lah. Maksudnya dia tak boleh ambil keuntungan apa-apa langsung. Baik, terima kasih. Kita telah pun hampir ke penghujung rancangan ya, Dr. Bat. Secara ringkas ya, Dr. Bat, bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat ya terhadap pelaburan emas ini, kerana mungkin dengan banyak penipuan yang telah berlaku ya, masyarakat agak skeptikal nak melaburkan duit mereka ya, duit susah mereka ke dalam pelaburan emas. Jadi bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat, Doktor? Pertamanya saya nak katakan bahawasanya sikap skeptikal ataupun ragu-ragu ni satu benda yang baik. Dia akan dapat mengawal dan dapat menyelesaikan masalah sejak daripada awal lagi, sebelum masalah itu timbul lagi. Maka sikap skeptikal atau ragu-ragu itu bagus, tapi dia mestilah dipandukan dengan panduan yang benar. Maka kalau kita kata, kalau kita ada keraguan, kalau kita ada ragu-ragu dalam isu sama ada benda ni scam ataupun tidak, tak ada jalan yang lain melainkan kita kena pergi kepada pihak yang kita yakini akan keilmuan atau akan genuinity dia punya orang panggil nasihat dia itulah. So kita kata pergi masyarakat perlu sentiasa orang panggil celik, perlu sentiasa upgradekan maklumat yang dia ada, bertanya kepada golongan yang sepatutnya dia orang tanya, dan dengan cara ini dia orang akan sentiasa tindakannya akan terpandu dengan maklumat yang benar. Terima kasih Dr. Bat. Dan satu lagi saya pun nak tekankan di sini ya, kalau kita nak tahu sama ada pelaburan emas itu adalah scam ataupun tidak, selalunya yang scam ini Dr. Bat, dia tidak berdaftar sebagai reporting agency kepada bank negara. Ya, dan di mana QM ataupun Quantum Metal mereka berdaftar. Yang reported. Baiklah, okey, terima kasih Dr. Bat. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan, rasa macam singkat je masa kan. Terima kasih buat panel jemputan kita Dr. Bat dari Isra Consulting atas maklumat dan juga perkongsian yang begitu mantap ya sebentar tadi. Ini secara tidak langsung mendidik kita untuk lebih memahami garis panduan pelaburan emas dalam Islam sebelum kita melakukan sebarang pelaburan. Masyarakat juga perlulah lebih cakna ya dengan melakukan kajian secara serius sebelum memindahkan wang mereka untuk tujuan pelaburan emas. Oleh itu, pihak yang berautoriti dilihat penting ya untuk mengeluarkan garis panduan spesifik terhadap syarikat pelaburan emas agar mudah bagi orang ramai untuk melakukan semakan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari Isra Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http www.quantummetal.com. Ingat, pastikan semak terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang transaksi kewangan. Dengan itu, saya akhiri pertemuan kita malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. Assalamualaikum, selamat malam.